Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita pagi Sabah edisi Jumaat 18 November, saya Mazrona Kalinggalan. Mengatasi keperluan asas khususnya jalan raya ke kawasan jauh di pedalaman di daerah Ranau adalah keutamaan kerajaan negeri. Antaranya Ulu Sugut, Mangkapo, Karagasan dan Timbua dengan jarak kira-kira 78 kilometer. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karanaan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, selain berfungsi sebagai perhubungan, jalan raya tersebut juga akan memudahkan pengeluaran hasil pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk kampung. Saya akan membantu wakil rakyat yang akan dipilih dalam pilihan raya pada 19 hari bulan ini untuk memudahkan mereka menyampaikan keluhan kepada wakil rakyat dan seterusnya akan membantu untuk memastikan permohonan yang sudah berpuluh tahun ini dapat didengar, dapat diberi peruntukan oleh kerajaan pusat lah. Inilah keluhan seluruh masyarakat di Ulu Sugut. Jadi kami sangat mengharapkan supaya selepas PRU ini kami melihat keberhasilan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Kami mohon supaya kerajaan perhatikan, ambil perhatian sepenuhnya. Kami mohon pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat yang mengetahui masalah khususnya di Zon Ulu Sugut. Datuk Masidi turut sempat menyantuni penduduk di Kampung Lingkudau dan Lohan sekaligus memberi sokongan kepada calon gabungan rakyat Sabah Barisan Nasional JRSBN Datuk Jonathan Yassin dalam PRU 15 kali ini. Sebanyak 1.4 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan 3 jambatan utama separuh konkrit di Kampung Kurnia Jaya Batok 4 Jalan Apas Tawau. Setakat ini kerja-kerja pembersihan dibuat sebelum pembinaan dilaksanakan. Peruntukan ini kita akan gunakan untuk membina rumah dan juga penyambungan bekalan elektrik dan juga bekalan air supaya kampung ini akan dibina dalam keadaan yang tersusun dan mengikut kesesuaian ataupun peraturan yang sedia ada. Turut dilaksanakan 600 lot rumah dengan peruntukan melalui kerajaan negeri berjumlah 10 juta ringgit sejak April lalu. Datuk Nizam yang juga Ketua Penyelaras Gabungan Rakyat Sabah GRS Tawau semasa berucap di Kampung Kongsi 8 turut mengingatkan pengundi di daerah berkenaan agar menunaikan tanggungjawab pada pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan 87,477 pengundi berdaftar yang layak mengundi kali ini bagi Parlimen Tawau. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Nizam turut memuji penganjuran seminar keibubapaan Baiti Janati sekaligus mengukuhkan ikatan silaturahim dalam sebuah keluarga. Rakyat Sabah diseru keluar beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15 pada Sabtu ini. Ini disebabkan setiap undi tersebut adalah penting sekaligus memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Seruan kita kepada rakyat supaya memastikan dokumen iaitu kad pengenalan jangan tercicir dan sebagainya dan pastikan semasa keluar mengundi pastikan kad pengenalan dibawa bersama dan lebih baik awal datang di pusat-pusat mengundi. Beliau ditemui selepas menyempurnakan perasmian Galeri Budaya dan Sejarah PBBS di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Lajim Ukin di Beaufort. Datuk Ruslan yang juga Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah turut menasihatkan pengundi supaya keluar awal bagi menunaikan tanggungjawab. 5 visi diperkenal oleh calon Gabungan Rakyat Sabah GRS Parlimen Sandakan, Lau Chi Kiong alias Thomas Lau, ke arah menjadikan Sandakan lebih maju ke hadapan. Komitmen tersebut selaras dengan intipati Sabah Maju Jaya. Menurut Thomas Lau, antara yang akan diberi perhatian adalah membentuk satu jabatan kuasa khas yang menjadi nadi penting membangunkan ekonomi Sandakan keseluruhannya. Turut ditawarkan cadangan mewujudkan pusat rekreasi keluarga di Sandakan selain menaik taraf 2 pasar utama iaitu di Pasar Elopura dan Pasar Kim Fung. Thomas Lau turut berhasrat dapat menambah peluang pekerjaan di daerah berkenaan sekaligus mengurangkan penghijrahan keluar belia. Beliau yakin mampu merealisasikan impian Sandakan ke arah pusat transformasi bandar dengan merintis berbagai kaedah dan teknologi baharu.
Jelas Thomas, dengan pengalaman beliau yang luas termasuk pentadbiran dan perniagaan, melayakkan beliau memimpin Sandakan ke tahap yang jauh lebih baik kelak. Sementara itu, di Beluran, calon Barisan Nasional BN Benedict Asmat menawarkan kelebihannya untuk membawa lebih banyak pembangunan infrastruktur asas ke daerah berkenaan. Beliau yakin pengalaman beliau yang luas dengan pentadbiran kerajaan mampu mengubah lanskap Beluran ke arah lebih berdaya saing. Benedict Asmat turut mengajak pengundi agar mengutamakan kerajaan yang kukuh selain menolak perpecahan disebabkan sentimen kepartian. Saya mengharapkan sangat kepada semua para pengundi untuk kembali kepada Barisan Nasional. Dan semestinya sebenarnya mereka ini tidak berpindah pun. Mereka stay dalam Barisan Nasional dan pastilah mereka akan mengekalkan Barisan Nasional dalam kawasan P183 Beluran ini. Beliau ditemui selepas program Pemimpin Bersama Rakyat dan Himpunan Belia Sugut di Dewan Kampung Basai Baru Botitian, Paitan. Antara agenda pembangunan yang menjadi fokus termasuklah infrastruktur asas, kesihatan awam, pembangunan pendidikan, peluang pekerjaan dan keselamatan rakyat. Beralih ke Papar, calon Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN Dato' Armizan Muhammad Ali yakin pengundi mahukan angin perubahan kepimpinan kepada yang benar-benar berupaya membawa pembangunan dengan suara lantang rakyat di Parlimen kelak. Pandangan tersebut dikumpul melalui jentera parti yang terus bekerja keras sepanjang tempoh berkempen ini. Untuk memastikan demi kepentingan Papar, masyarakat Papar, kita dapat membentuk satu pasukan yang terbaik. Bukan hanya masa election ini, tapi moving forward selepas election, kita akan bergerak sebagai satu pasukan membangunkan masyarakat Papar. Bagi saya sendiri selaku ketua PWS dan di Papar, sudah tentu sekali saya menyokong penuh di atas pencalonan yang telah diputuskan oleh pojok pimpinan oleh GRS dan BN. Mewakili suara daripada belia-belia, saya berharap ini Papar ini akan mempunyai satu majlis belia khusus untuk Papar sebab untuk penentu masa depan itu bagi saya adalah fair enough, kita perlu suara dari mereka. Parlimen Papar memperlihatkan saingan 6 penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Parti Warisan, Parti Pejuang Tanah Air, Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS dan 2 calon bebas. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu telah membuat persiapan mengenai lalu lintas dan trafik bandaraya bermula semalam sehingga Ahad ini. Ia ekoran jangkaan pertambahan kenderaan sempena pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15. Penugasan melibatkan 76 pegawai kanan, 1,300 anggota dibantu 300 anggota rela akan ditugaskan di semua 76 pusat mengundi sekitar ibu negeri pada Sabtu ini. Kali ini kita menjangka akan berlaku pertambahan pada petang Khamis dan hari Ahad. Kita telah membuat perancangan di mana pihak trafik akan menggerakkan jam squadnya dan dibantu juga oleh unit udara. Kita telah meminta bantuan unit udara, kemungkinan akan menggunakan drone untuk pemantauan udara bagi mengenal pasti jalan mana yang sesak pada hari Khamis dan hari Ahad. SCP Muhammad Zaidi turut menasihatkan warga bandaraya agar turun mengundi dengan yakin dan tanpa perlu gusar dengan kawalan keselamatan terbaik pihak berkuasa. Sementara itu, di Lahad Datu, Ketua Polis Daerah, Asisten Komisioner Rohan Shah Ahmad berkata, lebih 559 permit telah dikeluarkan sepanjang kempen PRU 15 kali ini. Sepanjang proses ataupun fasa kempen pilihan raya PRU 15 di P188 Lahad Datu ini, kita mendapati bahawa ianya berjalan lancar dan teratur. Melalui pemerhatian kami mendapati bahawa semua parti-parti bertanding di P188 Lahad Datu ini telah menjalankan kempen ataupun ceramah mereka dengan sangat berdisiplin. Baik, ini pula tinjauan persiapan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi Parlimen Pensiangan melibatkan 982 petugas di 43 pusat mengundi dan 115 saluran pengundi yang akan berlangsung pada Sabtu ini.
Terdapat 11 pusat mengundi kategori terjauh iaitu SK Saliliran, SK Pensiangan, SK Pangaraan, SK Babalitan, SK Salinatan, SK Logongon, SK Kuala Salung, SK Ponotomon, SK Pohon Batu, SK Saliku dan SK Sibanggali yang menggunakan perkhidmatan helikopter bagi penghantaran peti undi ke pusat pengiraan undi di Dewan Serbaguna di Nabawan. Parlimen Pensiangan merekodkan seramai 55,672 pengundi. PRU 15 kali ini menyaksikan perlawanan 5 penjuru iaitu Barisan Nasional BN berhadapan Pakatan Harapan, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, Parti Warisan dan Parti Pejuang Tanah Air. Sebanyak 1,808 kes mahkamah syariah di negeri ini direkodkan menggunakan sistem pesanan ringkas SMS iaitu teknologi komunikasi jarak jauh sejak beroperasi Julai tahun lalu. Inovasi tersebut membolehkan pesanan dihantar secara pukal pada satu-satu masa tanpa halangan demografi selain menjamin keselesaan pelanggan terutama di luar bandar untuk hadir ke mahkamah. Menurut Ketua Hakim Syari Negeri Datuk Ahmad Din OKK Ohman berkata, kaedah tersebut selari dengan proses pertukaran daripada e-Syariah versi 2 kepada e-Syariah versi 3 untuk sistem pengurusan pendaftaran kes mahkamah. Kaedah tersebut juga bakal mempercepatkan keputusan hakim selain mengurangkan kes tertunggak. Apabila kita lancarkan pemakaian sistem SMS ini, kehadiran nampaknya sangat menggalakkanlah. Sebab dia tak memerlukan internet. Semua orang ada telefon. Kalau di tempat dia tinggal tu ada line telefon, maknanya SMS tu akan masuk. Beliau berkata demikian semasa pelancaran sistem SMS Mahkamah Syariah Sabah dan penyerahan sumbangan Baitul Mal di Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah di Ibu Negeri. Turut berlangsung sumbangan 13 kerusi roda bagi kegunaan orang kelainan upaya OKU yang berada di Mahkamah Syariah Daerah. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Tunaikan tanggungjawab anda mengundi. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat. Undi adalah rahsia. Undilah calon pilihan anda. Tapi jangan kau lupa bawa dokumen pengenalan diri. Sekali lagi diingatkan, mari kita turun mengundi. Satu undi amat berharga.